Baik, seterusnya soalan nombor 14. Data yang ditunjukkan dalam rajah menunjukkan skor bagi 40 orang pelajar dalam satu ujian matematik. Okey, diberi data di sini. Kemudian A, berdasarkan data yang diberi dengan menggunakan saiz selang kelas 10, lengkapkan jadual di ruangan jawapan. Okey, daripada sini kita akan proses masuk ke dalam jadual yang diberikan. Baik, skor daripada 31 hingga 40, 41 hingga 50 kita boleh sambung, dia akan jadi 51 hingga 60, 61 hingga 70, 71 hingga 80, 81 hingga 90 dan 91 hingga 100. Baik, yang ini kekerapan awak kena kira lah, sama ada nak kira satu-satu ataupun kita boleh tanda di sini, tanda 60 duduk di sekitar sini. Kita buat secara gundalan. Okey, 58 duduk di 58 duduk di sini dan seterusnya lah sampai habis. Dan maka cikgu ringkaskan dia, pastikan bila kamu buat di sini akan dapat 2, 4, 9, 12, 8, 3, 2. Baik, titik tengah. Macam mana nak tahu titik tengah? Di tengah-tengah antara 31 dengan 40. Bermakna cara dia ialah 31 tambah dengan 40 bahagikan dengan 2, maka kita akan dapat 35.5. Jadi di sini kita akan dapat 35.5. Seterusnya 41 hingga 50 ni kita akan dapat 45.5, 55.5, 65.5, 75.5, 85.5, 95.5. Baik, daripada sini kita boleh jawab soalan B. B, nyatakan kelas mod. Macam mana nak cari kelas mod? Kita tengok kekerapan yang tertinggi iaitu 12. Jawapan dia duduk di sini iaitu 61 hingga 70. Baik, seterusnya soalan minta kita cari min. Baik, min formula dia ialah mestilah kekerapan darab dengan titik tengah. Baik, kita mesti tulis jalan pengiraannya di sini. Okey, min sama dengan kekerapan darab dengan titik tengah. Jadi kita kena tulis semua jalan pengiraan kita untuk dapatkan markah. 2 darab 35.5 tambah 4 darab 45.5 tambah 9 darab 55.5 tambah 12 darab 65.5 tambah 8 darab 75.5 tambah 3 darab 85.5 tambah 2 darab 95.5 per dengan jumlah kekerapan kita ialah 40. Dari sini kita kira menggunakan kalkulator, kita akan dapat 2590 per dengan 40. Maka bila kita bahagi, kita akan dapat 64.75. Baik, seterusnya kita diminta untuk menjawab soalan C dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10. Baik, 10 ni kita jangan guna 10, kita terus tengok. Dia minta kita lukis histogram, bermakna kita kena guna titik tengah. Okey, kena guna titik tengah. Bermakna bila graf kita nanti untuk paksi X kita guna titik tengah. Okey, titik tengah. Dan yang paksi Y 2 cm kepada 2 orang. Maknanya yang ini sifir 2. Okey, yang ini titik tengah kita yang pertama tadi, kita dapat 35.5 dan seterusnya lah 45.5. Okey, baik. Untuk ringkaskan untuk jimatkan masa, cikgu tunjuk jawapan dekat sini.
Okey, pastikan graf yang awak dapat, histogram berbentuk macam ini. Okey, tadi kita guna titik tengah. Okey, titik tengah. Pastikan histogram yang kita lukis ni berada, titik tengah dia berada betul-betul pada graf, pada histogram kita. Okey, berada betul-betul di tengah. Okey, berada di tengah. Dan untuk paksi Y 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Okey, pastikan kamu dapat seperti histogram yang cikgu tunjukkan ni. Seterusnya, kita pergi pada soalan 15. Okey, rajah menunjukkan sebuah pepejar berbentuk prisma tegak dengan tapak segi empat tepat A, B, G, F. Okey, jadi soalan yang pertama dia minta kita lukis daripada pandangan X. Pandangan X. Okey, pandangan X, bila kita berdiri pada X ni, kita akan nampak permukaan yang ini. Yang ini permukaan paling depan dan yang ini permukaan paling belakang. Baik, kita sketch dulu jawapan kita dekat kertas soalan sebelum kita pindahkan ke ruangan jawapan yang sebenar. Baik, kita akan nampak bentuk permukaan yang ini. Maknanya kita akan dapat nampak di sini 7 cm. Okey, di sini 6 cm. Di sini 4. Di sini 2 dan sambung di sini. Antara permukaan paling depan dengan yang di belakang bentuknya adalah sama. Jadi tiada bentuk lain yang terhasil. Daripada sini barulah kita pindah ke ruangan jawapan kita. Okey, sepatutnya jawapan ni lah yang kita akan dapat. Kita tak perlu tulis pun berapa cm. Yang penting bentuk. Okey, dengan ukuran yang sebenar. Baik. Yang kedua, kita diminta melukis pelan. Okey, sebelum tu kita kena baca soalan dulu. Okey, baca soalan. Sebuah kuboid dengan tapak berbentuk segi empat sama PQRS. Okey, PQRS ni segi empat sama. Bila sebut je segi empat sama, semua sisi adalah sama. Okey, bila PQRS segi empat sama, RQ ialah 4, bermakna dia sama dengan CL. 4, bermakna di sini 4, di sini pun 4. Okey, dipotong dan dikeluarkan daripada pepejar 15.1. Pepejar yang tinggal ditunjukkan di dalam rajah 15.2. N ialah titik tengah. Bila sebut je N ialah titik tengah, baik, N ni titik tengah, bermakna IN dan ND adalah sama. Asalnya ialah 8 cm. Macam mana kita tahu? Sebab BG pun 8. Jadi di sini bermakna IN 4 dan ND pun adalah 4. Dan NQ ialah 2. NQ ialah 2. Bermakna DP pun adalah 2. Baik, sekarang kita diminta melukis pelan. Bila lukis pelan, bermakna kita kena lukis tapak dahulu. Okey, kita tengok tapak dia. Tapak dia berbentuk segi 4. Okey, tapak dia berbentuk segi 4. Kita sketch dulu di sini sebelum kita pindahkan ke ruangan jawapan. Baik, di sini 7, di sini 8. Baik, kemudian kita tengok di sebelah atas dia, atap dia. Atap dia ialah yang ini dan yang ini. Ni atap dia. Okey, bila kita tolak ke bawah, ke lantai, ke lantai, maka terhasillah macam ini. Ni 4, bermakna di sini 3, di sini 4, di sini 4. Okey. Jadi kalau di sini 4, maknanya di sini pun 4. Okey, ini adalah jawapan untuk pelan. Yang kedua, kita diminta untuk melukis daripada Y. Okey, daripada Y,
daripada Y kita akan nampak permukaan yang ini paling depan, yang ini paling depan. Di belakang pandangan daripada Y kita akan nampak bentuk yang ini. Okey, bentuk yang ini. Jadi bila kita lukis, kita sketch dulu di sini, bermakna kita nampak yang ini 8 cm diikuti oleh tinggi yang ini ialah 6 cm. Rajah asal tadi ialah 6 cm, 6 cm ni, 6 cm. Jadi di sini kita akan dapat 6 cm. Okey, di sini 4. Okey, ni 4, ni 8, ni 6. Okey, di sini tadi 4. Okey, kita akan dapat sini 4. Kemudian di sini pun 4, dan di sini adalah 2. Sini 2, sini 4. Okey, ni pandangan daripada Y tapi permukaan paling belakang. Baik, bila kita bawa permukaan depan ni ke belakang, tinggi dia 2. Jadi okey, dia akan jadi macam tu. Dan sebelah sini bila kita gabungkan di sini, dia akan jadi macam ni. Maka 2 dan 4 ni merupakan garisan putus-putus. Okey, kemudian kita pindahkan ke ruangan jawapan yang sebenar dengan kita lukis semula dengan ukuran yang sebenar. Okey, tadi bahagian B1 sepatutnya jawapan kita macam ni, dan pandangan daripada Y ialah yang ini. Okey, jadi sekarang kita dah bincang semua soalan. Jadi cikgu harap semua dapat buat dalam kertas masing-masing berpandukan video yang cikgu bagi ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.